Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia semasa 3 bersama saya Faiz Syahirah Nizam. Wanita yang didakwa mengerjakan umrah dengan berpakaian ihram di Tanah Suci Ogos lalu dinasihatkan memberi kerjasama kepada Jabatan Agama Islam dengan tampil menyerah diri. Ini bagi membolehkan isu terbabit dapat diselesaikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata, sehingga kini pihaknya masih belum dapat mengesan keberadaan wanita berkenaan. Beliau berkata demikian selepas menyertai program berjalan teguh sejauh 3 km di Bukit Gantang. Sebelum ini, pihaknya telah mendapat bantuan Kementerian Dalam Negeri dan MOTEK untuk menyiasat kesahihan dakwaan tersebut sebelum tindakan seterusnya diambil. Bantuan kedua-dua kementerian berkenaan susulan individu terbabit menggunakan visa pelancongan dan bukan menerusi khidmat agensi umrah. Perdagangan dua hala antara Malaysia dan China dijangka mencapai rekod tertinggi baharu tahun ini disokong pelaksanaan Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP. Jelas Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Lim Ban Hong, aktiviti perdagangan akan terus berkembang di sebalik impak pandemik dan ketidaktentuan global disebabkan krisis geopolitik. Perdagangan Malaysia-China bagi tempoh 8 bulan pertama 2022 tahun ini mencecah 131.21 bilion ringgit, tumbuh 21.1% berbanding tempoh sama tahun lalu. Berucap pada perasmian dialog meja bulat sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan China ASEAN ke-19, jelasnya negara menggalakkan lebih banyak kerjasama perniagaan dalam bidang pertumbuhan kompleks serta baru. Selain memupuk inovasi, kerjasama dalam bidang tersebut akan memperkukuh hubungan rantaian bekalan antara syarikat kedua-dua negara. Tahun lalu, 43 projek perkilangan telah diluluskan dari China dengan nilai 3.98 bilion dolar Amerika sekaligus menjana hampir 14,000 peluang pekerjaan di negara ini. 23 pasar tani di Pahang akan melaksanakan transaksi tanpa tunai dalam setiap pembelian bermula tahun depan. Konsep lestari dan pintar itu akan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negeri dengan pasar tani UTC Kuantan menjadi perintis. Menurut Esko Negeri, Datuk Abdul Rahim Muda, langkah itu sebagai usaha penambahbaikan kualiti pasar tani terutama dari segi kebersihan dan keselamatan pengguna. Selain itu, jelasnya, panel solar akan menggantikan mesin penjana elektrik yang kebiasaannya digunakan di pasar malam. Usaha itu direalisasikan dengan kerjasama antara Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dan pihak berkuasa tempatan. Dalam pada itu, bekas plastik termasuk plastik jualan turut ditukar menggunakan plastik mudah lupus seiring saranan Kementerian Perumahan dan Kerajaan tempatan. Dalam pada itu, jualan pasar tani di Pahang merekodkan 8 juta ringgit setakat Ogos, menghampiri sasaran tahun ini iaitu 10 juta ringgit. Sedikit perkembangan luar negara. Jepun mengarahkan lebih 800,000 penduduk di barat daya negara ini untuk berpindah. Tindakan itu dibuat bagi berdepan taufan Nanmadol yang dijangka melanda kawasan berkenaan. Arahan berpindah melibatkan 388,000 penduduk wilayah Kagoshima, 76,000 penduduk bandar Asakusa, wilayah Kumamoto dan kira-kira 400,000 penduduk ibu kota wilayah Miyazaki di tenggara Pulau Kyushu. Ribut dijangka membadai pada tahap 4. Pihak berkuasa menggesa pemindahan diselesaikan segera sebelum pengumuman amaran tahap kelima yang mungkin berisiko kepada nyawa manusia. Pakar juga memberi amaran ketinggian ombak boleh mencapai 39 kaki. Dalam pada itu, lebih 450 penerbangan yang menghubungkan wilayah barat daya Jepun dengan seluruh negara dan perkhidmatan feri dibatalkan berikutan taufan yang semakin hampir. Saudara, sekian semasa 3. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.